Jadi malam ini sampailah kita pengajian kali yang ke-128. Masih lagi kitab Tauhid, Risalah Qudusiyah Imam Al-Ghazali, rukun pertama, perkara yang ketiga. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kitab Ihya ini terdiri daripada 40 buah kitab di dalamnya. Dan kita masih lagi berada dalam kitab yang kedua, yang berkait tentang Tauhid, Usuluddin, Qawaidul Aqaid. Dalam kitab kedua ini ada 4 bahagian. Sekarang kita berada di bahagian yang ketiga, iaitu Risalah Qudusiyah. Risalah Qudusiyah Imam Al-Ghazali. Rukun pertama, perkara pertama dah sudah, perkara kedua dah sudah, malam ini perkara yang ketiga. Jadi kita nak imbas dulu pelajaran dalam kuliah yang lepas, sambungan perihal jalan Al-Ghazali, iaitu fadilat, kelebihan-kelebihan zikrullah, kefadilat mengingati Allah. Dalam tarikat Ghazaliyah ini, bila sebut zikir tu maksud dia ingat. Bila sebut zikir dia terus ingat, bukan sekadar lafaz di mulut ataupun lafaz di dalam hati, tapi ingat yang tu zikir. Dalam kuliah yang lepas kita dah tengok kelebihan-kelebihan zikrullah secara umum. Sebelum kita pergi kepada kelebihan-kelebihan setiap satu zikir harian itu nanti. Antara kelebihan zikir secara umum, iaitu ingat akan Allah secara umum. Surah Al-A'raf ayat 205 maksudnya. Dan ingatlah akan Tuhanmu di dalam hatimu. Berzikirlah dengan merendah diri serta dengan perasaan takut, dan dengan tidak menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang lalai. Dimaksud ayat ini, ringkas cakapnya, kita apabila berzikir, kita terkeluar daripada golongan orang-orang yang lalai. Kalau kita tak ingat akan Allah, mungkin kita pun akan termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Jadi dengan berzikir ni menyelamatkan kita. Taklah kita ni termasuk dalam golongan orang-orang lalai. Itu satunya. Yang kedua, Ali Imran ayat 190-191. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha berkuasa atas sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang ingat kepada Allah. Biasa ditulis berzikrullah, tapi kita nak memadankan dengan ikut fahaman jalan Imam Al-Ghazali ni, kita terus sebut ingat kepada Allah sambil berdiri. Ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, ataupun duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Maksudnya dalam mana-mana keadaan pun ingat akan Allah. Inilah antara matlamat dalam pelajaran tasawuf. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, wahai Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa dan neraka. Hari itu kita ada sentuh, kenapalah Tuhan ciptakan alam semesta ni sangat-sangat luas, seolah-olah tidak bertepi. Dalam ayat ni dia ada beritahu, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dia kata pula, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Salah satu hikmahnya itu yang kita belajar hari itu ialah alam semesta ni lah tempat akan diletakkannya syurga dan neraka. Sedangkan syurga itu seluas langit dan bumi. Syurga itu sendiri seluas langit dan bumi. Itulah antara hikmah Allah menciptakan alam semesta ni sangat luas, padahal bumi ni kecil saja. Alam semestanya luas, rupa-rupanya dia nak letak syurga di sana. Syurga tu seluas langit dan bumi. Surah Ar-Ra'd 2 ayat 28. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang, tenteram. Nak dapat ketenteraman, kena banyak ingat akan Allah. Surah Taha ayat 14. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk ingat kepada aku.
Jadi sembahyang tu untuk ingat kepada Allah. Apabila kita angkat takbir, kita masih ingat kepada yang lain-lain, termasuklah saya pun sama. Maksudnya kekuatan nak ingat kepada Allah pada diri kita tu masih lemah lagi lah. Sebab tu yang kita belajar supaya lepas angkat takbir tu, yang kita rasa kebesaran Allah semata-mata. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang bagus untuk kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari kiamat, dan dia banyak ingat akan Allah. Ini orang yang banyak berzikrullah. Kita bagi tahu tadi, zikrullah ni maksud dia ingat akan Allah. Nak sampai ke peringkat ingat, bukan sekadar peringkat sebut. Sebut di dalam hati kah ataupun sebut di mulut kah, bukan yang tu. Macamlah kita suatu hari kita berjalan dalam hutan, sampai tepi sungai, tengok seberang sungai tu ada harimau. Kita pun ternampak muka dia, dia pun ternampak muka kita. Sungai tu pula bukanlah dalam, maksudnya mudah saja dia nak lintas. Kita nampak macam tu, kita pun lari. Sambil kita lari tu, kita dalam keadaan ingat akan harimau. Walaupun mulut kita tak sebut harimau, mulut tak sebut, tapi kita duk ingat. Walaupun hati kita pun tak sebut harimau, tapi kita ingat harimau. Dia peringkat macam tu lah sepatutnya dengan Tuhan ni. Tapi kita jauh lah nak sampai. Begitu juga apabila Tok Guru selalu cakap, zikrul maut, ingatlah akan mati. Bagus mengingati mati ni. Bila kita mengingati mati, hal ehwal kematian, mulut kita pun tak sebut pun mati, maut tak sebut pun, tapi kita ingat. Hati kita pun tak sebut. Tu nak sampai peringkat tu. Jadi zikir dengan Allah ni sampai peringkat tu. Walaupun mulut tak berlafaz, di hati pun tak berlafaz, tapi kita ingat akan dia tu. Seandainya dengan mulut pun boleh lafaz, hati pun boleh lafaz, lagi cantik lah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata Nabi Muhammad SAW, mahukah aku khabarkan, aku ceritakan kepada kamu tentang sebaik-baik amalan kamu yang amat suci di sisi Allah, yang meningkatkan darjat kamu ke peringkat yang tertinggi, yang lebih mulia daripada menafkahkan, membelanjakan emas dan perak, yang lebih utama daripada menghadapi musuh di tengah-tengah medan jihad, yang kamu tanggalkan lehernya dan mereka menanggalkan leher kamu. Aduk saling pancung-memancung tu, ada yang lebih baik. Para sahabat pun bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Sabdanya, ingat akan Allah, zikrullah. Cuma hadis ini jangan hadis salah faham, sampaikan kita tidak mengeluarkan wang kita dan harta kita pada jalan Allah. Dan kita juga tak mau berjuang, tak mau jadi mujahidin, tak mau perang syahid. Sebab apa? Kita kata duduk di rumah pun cukup. Lebih baik lagi zikrullah saja. Jadi dia pun duduk di rumah, dia pun zikir lah, duduk ratib lah. Itu bukan, itu pemahaman yang salah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Tiadalah seseorang mengerjakan suatu amalan yang lebih selamat baginya daripada siksa kubur, selain daripada ingat akan Allah. Kelebihan zikrullah. Nak selamat siksa kubur, yang utamanya ingat akan Allah. Surah Al-Baqarah ayat 152. Kerana itu ingatlah kamu kepada aku. Biasa kita sebut berzikirlah. Ingatlah kepada aku. Nescaya aku ingat pula kepada kamu, dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah kamu ingkar akan aku. Jadi kalau kita ingat akan Allah, Allah pun dia ingat akan kita. Kita beritahu hari itu bukan maksud kalau kita tak berzikir ni Allah lupa. Allah ni mustahil bagi dia sifat lupa. Dia sentiasa tahu kita ni, sentiasa melihat, sentiasa menggerakkan kita, sentiasa dia tahu lah, sentiasa dia ingat. Yang kata kalau kita tak berzikir ni Allah tak mau ingat yang kita ni, maksud dia tak mau nak bagi rezeki pun dia kurang, sakinah dia pun kurang, barakah dia pun kurang, ada rezeki itulah. Bukan kata dia terlupa kat kita ni. Allah ni dia mustahil bagi dia sifat lupa. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, An-Nasai. Sesungguhnya aku adalah sebagaimana yang disangkakan oleh hamba-Ku, aku bersamanya apabila dia mengingati aku. Selagi kita ingat Allah, selagi itulah sebenarnya kita bersama-sama dengan dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbandingan antara orang yang ingat akan Allah
dengan orang yang tidak ingat akan Allah adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang tak ingat akan Allah tu adalah seperti orang yang mati. Jadi Allah ni kekasih kita yang utama. Kekasih utama. Nanti akan sampai satu kitab dalam kitab Ihya ni, bab cinta. Ada bab cinta nama dia, kitab cinta. Dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Akan sampai bab tu nanti. Jadi kita bagi tahu tadi, zikir ni maksud dia ingat. Walaupun mulut tak berlafaz, hati pun tak berlafaz. Kalau kita tengah bertunang tu, kita ingat tunang kita. Walaupun mulut kita tak sebut, katalah nama tunang kita Zaliha kan, mulut tak sebut pun liha, 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 tapi kita ingat kat dia. Hati pun tak sebut liha, 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 tapi ingat kat dia. Tapi kalau mulut pun sebut, hati pun sebut, ingat pun ingat, lagi cantik lah. Tu baru kekasih di dunia. Ni kekasih yang abadi, kekasih utama yang selama-lamanya. Allah tentulah sepatutnya lebih lagi. Jangan mulut kita duk zikir Zaliha, 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 tapi hati kita teringat kat Khatijah. Dia tak kenal. Tu setengah orang dia zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, zikir La ilaha illallah. Tiba-tiba kerasukan. Macam mana boleh kerasukan sedangkan dia berzikir La ilaha illallah? Rupanya mulut saja, ingat kepada Allah tu tak. Tu kan dia kerasukan. Jenuh nak perbaik pula kerasukan tadi. Kalau ikut istilah kita ni, kita kata isim. Sebenarnya ada jin dah masuk pula. Dia dah lemah, minda dah lemah. Lepas tu dia duk terikut pula tu. Lenggok-lenggok tu kerasukan. Ada pernah jadi macam tu.